Salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Hadi Awang yang pada saya amat bacol dan kurang ajar. Kenapa saya kata seperti itu? Saya lihat dalam kenyataan media yang ada hari ini, Hadi beri peringatan kepada umat Islam termasuk raja-raja. Dan saya pergi mencari kenyataan yang dikeluarkan ini di laman media sosial Presiden PAS itu sendiri yang bertajuk Minda Presiden PAS, Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan. Tetapi dalam itu dia menjelaskan isu lain. Apa yang dia jelaskan dalam kenyataan ini? Dia menjelaskan tentang isu pelembagaan. Kita baca ya. Kita menerima pelembagaan persekutuan yang telah digubal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam. Dengan tujuan tidak mahu sekali-kali memberi kuasa kepada Islam. Walaupun negara kita dikatakan sudah merdeka dan penjajah asing sudah pun pulang ke negara asal mereka, mereka meninggalkan warisan yang masih menjajah kita melalui pelembagaan yang dicipta oleh Suruhanjaya Rakyat tanpa melibatkan ahli undang-undang kita seorang pun. Jadi di sini ada panjang di bawah, tetapi cukup untuk saya nak merungkaikan dua perkara yang Hadi Awang sedang langgar sekarang. Yang pertama ya, Hadi Awang sedang melanggar perjanjian MA 63. Yang kedua, dia melanggar pelembagaan negara, pelembagaan Malaysia. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana MA 63 adalah terbentuk daripada hasil pergabungan. Pergabungan itu menyebabkan kita ada namanya Malaysia. Kalau tak ada nama Malaysia, mungkin hari ini namanya Malaya. Dan Sabah Sarawak satu negara yang lain. Ya, kena ingat Sabah dan Sarawak ini satu wilayah. Begitu juga dengan Singapura waktu itu. Singapura keluar disebabkan undi ahli-ahli parlimen waktu itu sebulat suara nak keluarkan Malaysia, Singapura daripada Malaysia. Ini hakikat yang kita perlu terima hari ini. Tak perlu berbohong dengan anak-anak muda lagi. Ada anak muda dah celik, dah tahu ilmu, dah faham dah tentang politik. Singapura bukan minta keluar, dikeluarkan. Tupat dia. Okey. MA 63 ini sebelum pergabungan itu berlaku, kita ada perjanjian melalui pelembagaan yang kita buat. Inilah pelembagaan pula yang bersangkut paut dengan MA 63. Pelembagaan yang ada pada saya, yang saya lihat hari ini, pelembagaan ini tidak menurunkan darjat pangkat agama Islam. Yang pertama. Pelembagaan ini juga tidak menurunkan pangkat dan darjat Raja-Raja Melayu. Dan yang di-Pertuan Agong dimuktamadkan sebagai Ketua Negara Malaysia tertinggi. Yang ketiganya, ya, tidak pun dalam pelembagaan itu menghilangkan hak istimewa orang Melayu Bumi Putra sebagai kelas kelima, keenam, ketujuh. Tak ada. Dan di dalam pelembagaan ini dikonkretkan dengan ketua negara yang kita lihat daripada turun-temurun adalah yang di-Pertuan Agong daripada Raja-Raja Melayu. Di bawahnya ada parlimen yang Perdana Menterinya di kalangan orang-orang Melayu. Sampai hari ini, menteri-menteri ini barisannya kebanyakannya orang Melayu. Di dalam pula jemaah menteri, ada pula kita panggil, yaitu kementerian. Kementerian KDN juga menentukan hal-hal yang melibatkan keselamatan. Melibatkan pencegahan yang boleh membuat pecahan dalam pelembagaan yang telah kita buat, yaitu kita Menteri KDN itu ada polis, ada tentera di bahagian lain, Kementerian Pertahanan. Jadi benda-benda ini sudah pun kita ada. Banyak lagi. Kita ada Menteri Agama. Menteri Agama daripada orang Melayu Islam yang menjaga kepentingan agama Islam itu. Jadi di mana yang kurangnya hari ini, yang Hadi ini nak rungkaikan, nak ceritakan. Hadi sekarang ni sedang melanggar MA 63. Saya nak beritahu dekat Hadi Awang dan pengikut-pengikut PAS dan pemimpin-pemimpin PAS yang bangang, yang bodoh ni. Saya tegas dekat sini. MA 63, pemimpin PAS kamu orang kena hormati. Jangan kurang ajar, jangan bacul. Malaysia ini terbentuk bukan sebab PAS. Malaysia ini bukan milik PAS. Kerajaan Malaysia ini bukan milik PAS. Jadi kena hormati MA 63, pelembagaan yang dah ada kena hormati. Kerana itulah pelembagaan yang menyebabkan Sabah dan Sarawak nak membentuk
gabungan yaitu MA63 itu. Kalau tanpa pelembagaan yang ada hari ini, tidak ada Sabah dan Sarawak nak masuk dalam negara ini sebagai Malaysia. Itu part dia. Sebab itu, apabila pelembagaan ini dibuat waktu itu, tidak menyentuh bahawa sesiapa yang bukan beragama Islam, bukan Melayu, tak boleh jadi Perdana Menteri. Tak ada di situ. Kenapa? Kerana menghormati rakan kongsi yaitu Sabah dan Sarawak sebagai wilayah untuk membentuk Malaysia. Ini jelas. Jadi mereka menghormati dua wilayah ini tadi, maka pelembagaan itu terbentuk begitu. Itu part yang di situ. Di Sabah dan Sarawak sampai hari ini MA63 itu, sebab itu agama rasmi dekat Sabah dan Sarawak bukan agama Islam. Agama rasmi hanya berlaku sebagai agama Islam ada di wilayah pusat. Ya. Jadi untuk Sabah dan Sarawak bahasanya juga tidak mengatakan bahawa bahasa rasminya bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Tidak. Sebab itu DUN Sarawak, kalau kerajaan negeri Sarawak kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kalau pemimpin PAS bercita-cita nak jadi adun dekat Sarawak, nak jadi kerajaan negeri Sarawak, kalau rata-rata saya tengok pemimpin PAS yang bangang tak tahu bahasa Inggeris, tak payahlah nak jadi pemimpin dekat Sarawak. Kalau setakat PAS nak datang Sarawak jual agama, tak payah, pergi salam dia yang lalu. Saya nak beritahu itu. Dan sekarang ini, Hadi mempersoalkan isu ini. Zaman kita buat pelembagaan ini juga, waktu itu kita kekurangan kepakaran. Berapa banyak lawyer yang kita ada waktu itu? Mungkin tak ada. Dan kita ni, sewaktu kita dijajah ni, sampai hari ini, Hadi nak tinggalkan cerita kita ni tidak akan dijajah lagi. Tak boleh. Kita masih di bawah Commonwealth hari ini. Satu perkara saya nak beritahu, dalam kita punya politik yang ada hari ini amat berbahaya. Banyak orang tak tahu. Saya harap anak-anak Sarawak baca balik MA63 dan tengok apa yang terkandung banyak dalam situ. Antaranya ada satu perkara yang sangat-sangat pemimpin PAS tak tahu, walaon tak tahu, pemimpin PAS yang bangang bodoh tak tahu. Dalam perjanjian kita ni membentuk Malaysia ni dulu, ada satu klausa yang menyentuh satu perkara. Kita boleh berpolitik, tapi jangan main isu sentimen kaum dan agama. Berpolitiklah sepuas-puasnya kita. Jika perkara ini berlaku, ingat ya, kita hari ini masih dalam Commonwealth. Kita merdeka, tetapi mereka ada hak kepada kita lagi. Sebab perkara itu. Terutamanya wilayah Sabah dan Sarawak ni. Jadi hari-hari PAS bermain dengan sentimen ini, kena ingat. Dalam MA63 juga termaktub di sana. Apabila salah satu gabungan melanggar perjanjian. Contohnya yang kita lihat, Singapura dah keluar. Sabah dan Sarawak punya hak itu juga. Jadi jangan Hadi Awang bermain dengan sentimen ini. Malaysia ini bukan milik satu kaum dah. Malaysia ini bermilik bermacam-macam kaum. Hari ini Hadi sampai tidak pernah lagi nak minta maaf dengan kaum Dayak, yaitu kaum Iban terbesar di Sarawak. Apabila menghina kaum Dayak, seolah-olah kaum Iban itu bodoh. Kerana PAS kalah pada tahun 2009. Menyatakan bahawa orang Iban pakai cawat. Sebab itu tak nak mengundi PAS. Bayangkan kenyataan ekstrim Hadi ini. Sebab itu saya kata, janganlah harap saya nak hormat Hadi Awang ni. Memang saya tak hormat. Manusia seperti ini memang tak layak duduk dalam Malaysia ni. Kalau di negara lain, Hadi ini dah lama letak di pulau. Ekstrim. Jadi Hadi jangan bohong orang. Dekat Semenanjung, Hadi bohong orang. Tetapi untuk PAS nak gubal undang-undang ni, sewaktu dia jadi kerajaan, dia kenapa dia tak gubal? Kenapa zaman Tun Mahathir jadi kerajaan dulu, PAS tak cakap? Sekarang ni PAS cakap. Kenapa PAS tak tanya Mahathir? Kenapa Hadi tak tanya Mahathir hari ni? Sebab dia jadi penasihat kepada Hadi. Maka Hadi jilat je. Jilat Mahathir sekarang. Pemimpin yang ada dalam negara ni, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri 1 tahun ni, semuanya Melayu, Perdana Menteri.
Termasuklah daripada Perikatan Nasional itu. Kenapa tak minta gubal? Saya nak tanya ya, kalau Hadi nak minta gubal, kalau PAS pemerintah negara nak gubal undang-undang ini, maka dia melanggar MA 63, kita nak tengok. Ingat pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak nak benarkan perkara ini. Ingat pemimpin-pemimpin daripada kaum lain nak benarkan Hadi nak merungkaikan perlembagaan ni. Kerusi kita 222 kerusi itu, ingat, milik satu kaum punya. Saya nak beritahu dekat PAS ni, Hadi boleh jadi duta khas Perdana Menteri disebabkan kaum-kaum lain. Ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan yang berada dalam kerajaan Perikatan Nasional itu. Sebab itu Hadi boleh jadi kerajaan dekat Persekutuan, boleh jadi duta khas Perdana Menteri. Begitu juga menteri-menteri PAS tu. Tak payahlah Hadi nak berpolitikan benda-benda ni. Patutnya politik yang ada hari ni, walaupun politik itu beridealisme kan, perjuangannya adalah Islam, tetapi perlu mencari partner yang jelas. Hadi nak pergi cerita ni, sekarang ni dia bersama dengan gerakan. Jadi buat apa Hadi nak pergi cerita benda ni? Hadi nak mengislamkan semua rakyat Malaysia ni. Cerita dia ni. Hadi nak menggunakan hukuman cara Islam, hudud dan sebagainya untuk rakyat Malaysia ni, keseluruhannya. Nak buat macam ni. Hadi sedang membuat negara ini ke arah bergolak ni. Sebab tu saya kata dia ni kurang ajar. Macam mana saya sebagai pimpinan muda nak melihat respect kepada orang tua bangang seperti ini? Itu hujah saya dengan Hadi Awang ni. So sekian daripada saya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum.